Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita pada minggu ini bersama-sama cikgu, iaitu guru mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 6 anda. Baiklah, apa khabar semua? So, cikgu harap hari ini semuanya baik-baik saja dan telah bersedia untuk bersama-sama cikgu pada hari ini. Baiklah, sebelum itu seperti biasa, cikgu minta semua murid bersedia dengan buku teks pendidikan kesihatan tahun 6. Hari ini kita masih lagi dengan modul kesihatan fizikal di bawah tajuk kesihatan diri dan reproduktif, unit 1 megah dan gagah dengan subtopik yang sangat menarik untuk kita telusuri sebentar lagi, iaitu remaja bergaya dan berjaya. Standard kandungan yang cikgu pilih hari ini ialah 1.1 mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat, manakala standard pembelajaran pula ialah 1.1.1 iaitu memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk diterima dan dihargai. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan remaja perempuan untuk diterima dan dihargai. Remaja bolehlah didefinisikan sebagai peringkat peralihan seseorang individu dari alam kanak-kanak ke alam dewasa. Jadi, menurut WHO, peringkat remaja adalah antara umur 12 hingga 24 tahun. Jadi sekarang, tahun ini kamu 12 tahun kan? Jadi sekarang kamu berada di alam awal remaja. Pada minggu sebelum ni, cikgu telah terangkan tentang pertumbuhan dan perubahan fizikal yang mana setiap individu tu mula melalui peringkat awal remaja akan mengalami beberapa perubahan dalam diri mereka. Jadinya, seiring dengan perubahan fizikal akan berlakulah perubahan emosi dan psikologi pada diri kamu. Ya, kamu 12 tahun sekarang dan kamu sekarang ni sudah mula menunjukkan perubahan fizikal dan pada masa yang sama juga berlaku perubahan emosi dan psikologi pada diri kamu. Baiklah, golongan remaja ni sebenarnya mereka mempunyai perasaan untuk mencuba dan sedang menuju ke tahap untuk menjadi seorang yang lebih dewasa. Jadi kadang-kadang mereka ni cenderung untuk meniru personaliti orang lain. Contohnya mereka tengok artis, macam kamu lah bila kamu tengok artis, kamu nak jadi cantik macam artis tersebut kan. Baik, jadi berbagai perkara yang boleh menarik minat remaja sama ada positif ataupun negatif. Jadi di sini cikgu harap kamu semua perlu berhati-hati agar tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup dan personaliti orang lain. Jadi kita boleh tengok kan antara pengaruh positif yang bagus ialah seperti kamu ingin menjadi seorang yang berjaya dan tentunya untuk berjaya kamu akan sentiasa berusaha lah untuk terus maju dan cemerlang. Barulah kamu dapat capai cita-cita kamu untuk menjadi seorang yang berjaya. Baik, manakala pengaruh positif pula. Jadi tapi cikgu harap ini tidak akan menjadi pilihan kamu lah ya. Contohnya kita tengok seperti merokok, menyertai lumba haram, kemudian terpengaruh dengan dadah dan sebagainya. Dan secara tidak langsung akan merosakkan masa hadapan remaja itu sendiri. Jadi untuk menjadi seorang remaja yang bergaya dan berjaya ni bukanlah susah sangat. Yang penting kamu perlu bijak memilih kawan dan pandai menjaga diri. Seterusnya, kamu boleh rujuk muka surat 4 untuk melihat contoh bagaimana Lutfi, Stacy dan rakan-rakan atlet mereka melakukan aktiviti lasak dalam sesi kepemimpinan. Yang mana dalam aktiviti ini mereka sangat bersyukur kerana telah dididik untuk menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab tentang seksualiti. Jadi, menerusi aplikasi rangkaian sosial di internet, mereka telah mengapresiasikan diri mereka menerusi karya-karya sebagaimana yang dapat kita tengok menerusi karya yang dipaparkan di halaman 4 ini sejajar dengan prinsip rukun negara yang mampu untuk membentuk pribadi diri mereka bagi menjadi seorang remaja yang bertanggungjawab dan menghargai serta menerima perubahan diri mereka. Sekarang kita perhatikan satu persatu bagaimana mereka boleh mengapresiasikan diri mereka menerusi karya-karya berikut selari dengan
prinsip rukun negara yang mampu membentuk pribadi mereka untuk menjadi seorang remaja yang bertanggungjawab. Baik, kita tengok yang pertama ya. Okey. Saya mampu membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan sebaya. Baik, di sini mereka faham iaitu hubungan seksual secara negatif iaitu cara yang terlarang lah. Dan dapat membezakan hubungan dalam persahabatan yang ada batas dan had dia. Jadi hal ini jelaslah apa kita dapat tengok kan bahawa mereka ni berupaya untuk membuat keputusan mengikut ajaran agama dan budaya dalam masyarakat kita. Jadi prinsip rukun negara bagi karya ni ialah kesopanan dan kesusilaan. Baik, yang kedua pula kita tengok yang kedua. Okey, saya selesa dengan perkembangan tubuh dan kesedaran seksualiti saya. Jadi mereka menerima seadanya sebarang perubahan fizikal yang mereka alami dalam tempoh perkembangan fizikal yang mana mereka tidak menyimpan sebarang harapan yang terlalu tinggi. Seperti contohnya macam seseorang tu kan dia ingin kelihatan cantik dan menarik macam artis kan sehingga sanggup melakukan pembedahan plastik, ambil ubat-ubatan yang tiada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Jadi jelas di sini mereka ni tetap selesa dengan peringkat perkembangan fizikal yang mereka alami. Jadi prinsip rukun negara yang sesuai untuk karya ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Maknanya mereka bersyukur seadanya. Okey. Seterusnya kita tengok karya yang ketiga. Saya mampu menetapkan had yang sesuai dalam perhubungan dengan rakan-rakan. Jadi mereka mengelakkan sebarang tingkah laku yang berisiko seperti merokok, terlibat dengan dadak, alkohol dan seks bebas. Jadi secara tidak langsung, mereka dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak baik dalam pergaulan ataupun dalam persahabatan mereka. Dan mereka juga sentiasa menjaga had ataupun batas yang sesuai dalam persahabatan seperti mengelakkan sebarang sentuhan dan banyak lagi. Okey, baik. Jadi prinsip rukun negara bagi karya ini pula ialah kepercayaan kepada Tuhan dan juga kesopanan dan kesusilaan. Yang keempat, saya bersyukur dengan perubahan tubuh saya dan saya menghargainya. Baiklah, jadi mereka bersyukur dengan perubahan tubuh mereka dan mereka sangat menghargainya kerana jelaslah bahawa mereka seorang yang normal. Oleh itu, mereka sentiasa berwaspada akan tekanan atau pengaruh daripada mana-mana rakan sebaya yang bertentangan dengan nilai dan norma kehidupan yang berpaksikan pada ajaran agama. Jadi, rukun negara bagi karya ini ialah kepercayaan kepada Tuhan dan kesopanan dan kesusilaan. Baik, seterusnya kita tengok yang kelima. Saya memahami risiko, tanggungjawab dan kesan daripada tingkah laku seksual yang negatif. Jadi, mereka faham akan had ataupun batasan ketika mereka menjalinkan persahabatan dalam pergaulan. Jadi, mereka faham sekiranya mereka tersilap langkah, risikonya sangat besar. Jadi, mereka akur akan kesannya itu bukan sahaja melibatkan maruah diri, tetapi juga mereka perlu berhadapan dengan undang-undang negara. Oleh itu, kamu perlu ingat bahawa kita semua kena pandai jaga diri. Dan rukun negara yang sesuai bagi situasi ini ialah kepercayaan kepada Tuhan dan kedaulatan undang-undang. Yang terakhir ialah yang keenam. Saya bertindak secara bertanggungjawab hasil didikan keluarga yang baik. Jadi, mereka sentiasa berbincang dan merujuk kepada ahli keluarga tentang peraturan dan batas-batas pergaulan. Jadi, setiap keputusan yang mereka ambil juga atas pandangan dan perbincangan yang melibatkan dari aspek positif dan juga negatif serta kesannya pada diri, keluarga serta masyarakat. Dan rukun negara yang sesuai untuk karya ini ialah kepercayaan kepada Tuhan dan kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, kita tengok secara ringkas ciri-ciri remaja berwawasan. Baik, untuk menjadi seorang remaja yang bergaya dan berjaya, kita bukan sahaja perlu pandai menjaga diri, tetapi kita juga perlu ada ciri-ciri tertentu. Okey, kita tengok apa ciri-ciri itu. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama ialah kita perlulah mempunyai personaliti yang mulia dan menarik.
Menarik, bukan maksud dia cantik, handsome kan. Tapi kita perlu sentiasa dalam keadaan kemas dan bijak membawa diri di mana-mana saja kamu berada yang sesuai dengan status diri kita sebagai remaja dan pelajar serta sentiasa dalam keadaan tenang dan menyenangkan orang sekeliling. Itu dia berpersonaliti. Yang kedua ialah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Baik, di sinilah pentingnya untuk kita rajin membaca dan tidak jemu belajar yang bukan sekadar belajar untuk menghadapi peperiksaan saja, tetapi belajar untuk jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Yang ketiga pula ialah mempunyai semangat patriotik. Okay? Semangat patriotik ini sangat penting untuk menunjukkan bahawa kamu ni seorang remaja yang ada nilai patriotisme dan ada gaya dan bakat untuk menjadi seorang pemimpin pada suatu hari nanti. Seterusnya, yang keempat ialah bertanggungjawab. Sikap ini perlu ada pada setiap orang, bukan hanya remaja. Dan tanggungjawab ni akan terlihat dengan sikap ambil berat yang kita ada. Sikap tanggungjawab ni perlu kita ada maknanya perlu kita bawa dalam diri kita sepanjang masa. Jadi barulah kehidupan kita akan lebih bermakna. Yang seterusnya, yang kelima ialah mempunyai semangat yang tinggi. Kita juga perlu ada semangat yang tinggi yang perlu kita pupuk dalam diri, dan sebagai remaja kita tidak boleh mudah putus asa. Jadi semangat inilah yang akan membuatkan kita akan terus berusaha untuk menjadi seorang yang berjaya. Baik, yang terakhir sekali ialah sebagai remaja kita perlu berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini ialah sesuatu yang positif lah dan boleh membawa kebaikan kepada diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Jadi, sikap berani ini merupakan salah satu ciri yang perlu ada bagi seorang remaja yang berwawasan. Baik, di sini cikgu cuma bagi 6 saja ciri-ciri remaja berwawasan. Sebenarnya ada banyak lagi. Tetapi sekiranya kamu memiliki keenam ciri-ciri remaja berwawasan yang cikgu paparkan di sini, maknanya kamu ialah seorang remaja yang berwawasan yang hebat. Dah habis. Sekarang tibalah masanya untuk kita menguji pemahaman kamu semua dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Jadi cikgu harap kamu boleh sediakan buku latihan pendidikan kesihatan yang kita biasa gunakan tu. Yang ini ialah latihan 1. Yang mana kamu pilih jawapan yang betul untuk diisi dalam ruangan kosong ni. Baik. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah kamu perlu menyalin semula latihan cikgu beri ni, iaitu dari arahan, pilihan jawapan dan juga untuk soalan 1 hingga soalan 6. Tapi jangan lupa pastikan kamu menulis tarikh, hari dan tajuk. Apa tajuk kita hari ini? Tu dekat atas sudah ada tu. Remaja bergaya dan berjaya. Baik. Cikgu bagi kamu pilihan. Sekiranya kamu tidak mahu menyalin, kamu boleh photostat latihan cikgu beri ni. Kemudian jawab dan seterusnya tampal ke dalam buku latihan pendidikan kesihatan. Seterusnya kita pergi pula ke latihan yang kedua. Baiklah, sama juga dengan yang tadi. Cuma yang ni cikgu minta kamu buat di muka surat yang lain. Jangan sambung di bawah muka surat yang sama dengan latihan 1. Jadi pastikan kamu tulis tarikh, hari dan tajuk. Tajuk dia ni ada dekat atas. Remaja bergaya dan berjaya, rukun negara mampu membentuk peribadi. Baik, sama juga dengan tadi. Sekiranya kamu tidak mahu menyalin latihan ini, kamu bolehlah photostat, kemudian tampal dalam buku latihan. Yang terakhir sekali ialah latihan 3, iaitu latihan pengukuhan. Baik, latihan ini pun masih juga sama dengan yang tadi. Kamu boleh pilih sama ada untuk salin semula ataupun photostat, kemudian tampal dalam buku latihan
pendidikan kesihatan. Pastikan kamu tulis tarikh, hari dan juga tajuk. Baiklah, untuk semua latihan ini, pastikan kamu buat di muka surat yang berbeza dan pastikan kamu menulis semua pilihan jawapan yang diberi berserta dengan soalan. Baiklah. Cikgu rasa itu saja. Sekiranya kamu ada masalah, kamu boleh hubungi cikgu menerusi nombor telefon yang kamu boleh dapat dari grup WhatsApp yang ada di dalam telefon ibu bapa kamu. Baiklah, itu saja. Dah siap. Baiklah, cikgu ucapkan tahniah kerana hadir ke kelas pendidikan kesihatan pada hari ini bersama-sama dengan cikgu. Dan terima kasih kerana telah menonton dari awal hingga ke akhir. Baik, itu saja untuk hari ini. Pastikan kamu jaga diri, jaga kesihatan, duduk di rumah, buat kerja sekolah. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.